Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Dr. Musyaidah Ahmadun untuk bab ataupun tajuk yang seterusnya yang kita akan bincangkan, iaitu topik yang ke-8 berkaitan tentang peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Okey, kita akan lihat apakah isi kandungan ataupun apa yang kita akan pelajari ataupun berbincang bersama pada hari ini. Okey, kita lihat sama-sama. Okey, untuk hari ini kita ada beberapa perkara yang perlu dibincangkan, iaitu pertama sekali berkaitan tentang tarifan autoriti itu sendiri dan juga tarifan harian. Kita membezakan apakah itu autoriti dan juga apakah itu tarifan harian. Yang kedua, kita akan lihat apakah peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Dan yang ketiga, melihat kesedaran nasional dan juga tanggungjawab sosial masyarakat Malaysia khususnya. Dan yang keempat adalah tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Dan yang terakhir sekali itu berkaitan tentang kesukarelaan. Okey, so pada hari ini kita akan belajar 5 perkara penting ini untuk kita lihatlah berkaitan tentang tanggungjawab sosial masyarakat Malaysia khususnya. Okey, kita lihat kepada sinopsis. Inilah antara perkara ataupun topik yang kita akan bincangkan pada hari ini. Ini antara sinopsis dia. Kita boleh tengok secara ini secara ringkas lah kita untuk kita tengok Okey, yang pertama, okey, dalam kita melihat realiti sosial sejagat ini, kita akan lihat first kali berkaitan tentang tarifan autoriti itu sendiri dan juga tarifan harian. Kalau kita tengok daripada sudut sinopsis di sini, kita dapat melihatkan tarifan autoriti ini ditentukan oleh pemerintah yang mana dia ada peraturan bertulis. Nanti kita akan tengok apakah peraturan-peraturan bertulis tersebut. Okey, dan ia dikaitkan dengan adat istiadat dan ia mempunyai protokol, dia mempunyai tata cara tersendiri untuk tarifan autoriti ini. Tarifan autoriti ini ia melibatkan negara dan juga negara-negara asing melalui formal ataupun formality, sama ada dia semakin ketat dan semakin terperinci. Dia ada undang-undang dia tersendiri lah. Maksudnya contohnya contoh tarifan autoriti ini seperti undang-undang lah, yang mana kalau kita lihat tarifan autoriti ini lebih tinggi dan lebih formal. Dan dalam tarifan autoriti ini, dia menekankan bagaimana masyarakat itu mempunyai kesedaran nasional. Okey, kesedaran nasional. Dari sudut tarifan harian pula, tarifan harian ini biasanya ditentukan oleh seorang individu, keluarga, komuniti yang mana ia tidak ada peraturan bertulis. Dia ibarat macam kita ikut-ikutlah. Contohnya keluarga kita telah menetapkan kita kena macam ni. So kita buat macam ni. Itu antara tarifan harian. Yang mana ia berkaitan tentang adat resam. Adat resam di sini adalah perilaku kehidupan seharian masyarakat di sesebuah negara tersebut. Contohnya macam di Malaysia lah, kita tahu kita banyak adat resam yang kita amalkan. Dan ia more kepada kehidupan seharian dan tidak ada peraturan formal. Okey, macam tadi tarifan autoriti dia mempunyai tarifan formal. Ia semakin ketat dan semakin terperinci. Tetapi kalau tarifan harian, dia tidak ada peraturan formal. Yang mana dalam tarifan harian ini, ia menekankan tanggungjawab sosial masyarakat itu sendiri. Okey, macam kita tengok tadi dalam isi kandungan, kita akan lihat bagaimana tanggungjawab sosial masyarakat di Malaysia. Yang mana tanggungjawab sosial ini ia berada dalam ruang lingkup, bentuk adab, nilai hormat menghormati dan ia menjadi panduan perilaku individu itu sendiri. Okey. Tujuan tarifan autoriti ataupun tarifan harian ini adalah tidak asing lagi untuk mengekalkan keadilan dan keharmonian kepada sesebuah negara tersebut. So, tarifan autoriti dan tarifan harian ini tidak boleh bergerak berasingan. Mereka perlu bergerak bersama-sama untuk mencapai keadilan dan keharmonian dalam sesebuah negara tersebut. Itulah secara sinopsis serba sedikit berkaitan tentang tarifan autoriti dan juga tarifan harian. Okey, seterusnya kita akan lihat
Okey, hasil pembelajaran. Okey, pada hari ini selepas sahaja kita membincangkan berkaitan tentang tajuk ini, kita akan hasil pembelajaran yang kita akan dapat yang pertama, kamu dapat menjelaskan apakah itu takrifan autoriti dan juga apakah itu takrifan harian. Yang kedua, kamu juga dapat menghuraikan peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Dan yang ketiga, kamu dapat mempamerkan minat kesukarelaan dalam mencapai keharmonian masyarakat. Okey? Saya harap semuanya boleh faham. Ada 3 perkara pentingnya yang kita boleh dapat pada hari ini. Okey? Seterusnya kita akan lihat apakah konsep realiti sosial terutamanya di Malaysia lah. Okey, konsep realiti sosial ini kita lihat pertama sekali adalah melalui pengalaman hidup seseorang individu itu tersendiri, yang mana yang dilalui ataupun yang diterima oleh pelbagai kumpulan ataupun strata lah. Maksudnya kumpulan di sini ni macam kumpulan masyarakat lah. Contohnya macam kita ada Cina, India, Melayu. So pengalaman hidup masyarakat Cina lain, masyarakat India lain, masyarakat Melayu lain. Okay? Dan ia juga berdasarkan kepentingan peribadi dan juga norma hidup sejagat masyarakat itu sendiri. Itu adalah konsep realiti sosial yang perlu kita lihat. Yang pertama, dia mesti melalui pengalaman hidup seseorang masyarakat itu sendiri yang dilalui ataupun diterima oleh pelbagai kumpulan berdasarkan kepentingan peribadi seseorang masyarakat ataupun seseorang individu itu sendiri melalui norma hidup sejagat. Okey. Seterusnya kita akan lihat secara lebih lanjut berkaitan takrifan autoriti dan juga takrifan harian. Mungkin saya telah bagi tadi, tapi itu adalah secara ringkas. Kita akan lihat lagi secara mendalam apakah ia takrifan autoriti. Okey, takrifan autoriti ini adalah realiti sosial yang mana ia merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol, perlembagaan yang mana ia telah diinstitusi dan diperakui bersama. Dan jika kita lihat, takrifan autoriti ini lahir berdasarkan dokumen dan pihak berkuasa di dalam masyarakat. Okey, antara contoh-contoh takrifan autoriti ini yang kita boleh nampak adalah seperti Undang-Undang Malaysia, Perlembagaan Malaysia, itu adalah takrifan autoriti. Okey, dia mesti yang bertulis. Macam saya sebut tadi kan. Okey. Dan kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan takrifan harian. Okey, takrifan harian ini ia merujuk kepada perilaku dalam kehidupan seharian individu ataupun masyarakat lah. Ia bukanlah dokumen bertulis seperti takrifan autoriti tadi, tetapi ia ditentukan oleh individu, keluarga dan juga komuniti yang mana ia tidak mempunyai peraturan formal seperti takrifan autoriti. Sebagai contoh, adat resam dalam masyarakat, contohnya kan adat menerima tetamu, itu kehidupan seharian kita lah. Adat berziarah menziarahi, lepas tu adanya street wedding, yang mana kalau kita lihat pun orang Melayu dia boleh bercakap dalam bahasa Inggeris. Itu semua adalah takrifan harian. Okey. Itu adalah perbezaan antara takrifan harian dan takrifan autoriti. Okey, kita lihat yang selanjutnya. Ini adalah sebagai contoh ya. Ini adalah takrifan autoriti. Kita ada Perlembagaan Malaysia, ada Perlembagaan Persekutuan, kita ada raja kita sendiri kan. Dan kita ada Perdana Menteri Malaysia lah. Ini semua adalah ketua-ketua yang memegang takrifan autoriti tersebut. Okey. Dan yang ini pula antara salah satu contohnya takrifan harian kita yang mana di sini kan kita ni bersatu. Apabila contohnya di Malaysia ini kalau ada satu sukan lah, contohnya bola sepak lah kita tengok di sini kan, tidak kira lah kita ni Melayu ke Cina, India, apabila Malaysia melawan contohnya berlawan dengan negara lain lah, contoh Indonesia, kita akan bersatu bersama-sama untuk menyokong Malaysia itu ataupun pasukan bola sepak kita di persada dunia lah. Itu kita nampak di situ itu adalah takrifan harian. Maksudnya kebiasaan kita lah yang dibuat oleh orang Malaysia. Contohnya dari sudut perkahwinan, kita adanya street wedding kan apa semua kan. Dan
kalau kita tengok Happy Depa Raya, kita gabungkan antara Deepavali dan juga Hari Raya. Itu semua adalah tarifan harian. Okey, seterusnya yang ini kita akan bincangkan di dalam kelas. Okey, saya hendak kamu fikir dan bincangkan. Kita kan dah bincang tadi, kita dah tahu apa itu tarifan autoriti dan juga apa itu tarifan harian. So, ni ada beberapa case yang saya tunjukkan. So, kamu akan bezakan nanti adakah ia tarifan autoriti ataupun ia tarifan harian. Contohnya, bendera Malaysia jalur gemilang diterbalikkan. Melanggar lampu isyarat berwarna merah. Street wedding dijalankan di atas jalan di kawasan perumahan. Seorang Muslim tidak membeli di kedai tiada sijil halal JAKIM. Sebuah persatuan Buddhis memberi bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir tanpa mengira etnik dan agama mangsa tersebut. So, saya nak selepas kamu mendengar penerangan saya ini, kamu cuba bezakan antara kelima-lima ini, yang manakah tarifan harian dan juga tarifan autoriti. Okey, kita akan bincangkan di dalam kelas. Okey, kita lihat seterusnya. Yang kedua, kita akan lihat bagaimanakah, apakah peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Okey, jika kita lihat dalam masyarakat pelbagai etnik dan agama terutamanya di Malaysia, istilah-istilah etika, moral, akhlak dan sebagainya diguna pakai untuk memaparkan tanggungjawab seseorang anggota masyarakat yang mana ia lahir dari teras nilai dalam peradaban mereka tersendiri. Peradaban kita lah, peradaban Malaysia. Okey, yang mana seringkali tanggungjawab sosial ini ia berteraskan kepada nilai yang mana ia bersumberkan kepada agama, budaya, falsafah kehidupan yang menjadi pegangan masyarakat di Malaysia itu sendirilah. So kita boleh nampak di sini seperti apa yang saya katakan tadi, kalau kita lihat berkaitan tentang etika, moral dan akhlak ini, kita sering kaitkan ia dengan tanggungjawab seseorang itu. Kalau di Malaysia, terutamanya berkaitan dengan tanggungjawab sosial lah. Itu yang perlu kita tahu. Okey, seterusnya kita akan lihat definisi tanggungjawab sosial. Apakah itu tanggungjawab sosial? Tanggungjawab sosial adalah satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup yang dipegang berkaitan tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Okey, individu yang menghayati dan dia mendarah daging kebertanggungjawabaan sosial dalam dirinya, dia akan sentiasa memerhati, memikir, mengkaji, menganalisis, mencari penyelesaian yang mana ia akan bertindak untuk memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan di dalam masyarakat. Okey, itulah maksud dan takrifan tanggungjawab sosial bagi individu ataupun masyarakat. Okey, orang yang mempunyai tanggungjawab sosial yang tinggi ini, ia akan mencari jalan ataupun solution untuk memperbaiki masyarakatnya ataupun individu-individu yang ada di sekitarnya, terutamanya membantu dari sudut apa sahaja. Okay, itu yang kenapa adanya kesukarelaan di dalam ini. So, how kita nak menjadi seorang yang bertanggungjawab ataupun masyarakat yang bertanggungjawab, sejauh mana kita telah orang cakap pembantu kepada masyarakat di Malaysia apabila berlakunya kesusahan. Itulah yang dimaksudkan dengan tanggungjawab sosial. Okey, di sini kita lihat di sini kan dia macam ada iceberg di situ kan. Dia tunjukkanlah ada luaran dan juga dalaman. Apabila kita tengok dari sudut luaran, tanggungjawab sosial ni kita mesti ada kesedaran dan tindakan yang mana kita tahu salah dan betul. Okey, contohnya kita melihat seorang pakcik yang berniaga kan di tepi jalan. So apa kita rasa? Macam tu kan. Apa tindakan kita? Apa yang perlu kita buat? Dan di situ ada tindakan pelanggaran ataupun mengurus pelanggaran. Contohlah kan macam dari sudut tanggungjawab sosial, dari sudut autoriti. Okey. Undang-undang, dari sudut undang-undang kita lihat paling simple adalah pelanggaran lampu isyarat contohnya, sama ada kita hendak contohnya lampu itu merah, sama ada kita nak teruskan ataupun kita
menguruskan dia dengan baik. Maksudnya tidak perlu kita kena ikut undang-undang. Okey. Dan kalau kita lihat di bawah sekali ini, yang paling banyak dalam ni adalah tanggungjawab sosial dari sudut hati dan etika profesional. Hati di sini maksudnya kita melihat seseorang yang susah. Kita melihat macam mana kita nak bangunkan negara kita dengan lebih baik. Kita ada rasa kecintaan itu tinggi. Rasa ingin membantu itu. Orang cakap passion kita, kesedaran kita. Lepas tu kita mengambil cakna. Dan how kita punya etika profesional, maksudnya etika kita itu membentuk kita menjadi seorang yang bertanggungjawab untuk masyarakat dan juga untuk individu atau diri, keluarga dan masyarakat itu sendiri. Okay, itu antara salah satu contohnya lah. Okey, di sini dia ada letak di situ kan, kalau kamu lihat the 12 core action value and the cornerstones that put action into those value lah. Di sini dia ada tunjukkan. Dia nak tunjukkan bagaimana how untuk kita menjadi seorang yang mempunyai tanggungjawab sosial yang tinggi. So, dia ada dua perkara yang ia letakkan di sini, iaitu yang pertama berkaitan tentang laying a solid foundation, yang mana the first 6 core action value and associate cornerstone develop inner strength of character. So, di sini dia ada letakkan 6 nilai utama ya. Dia ada 1 dan 2 lah. Kita akan tengok 6 nilai utama dulu yang pertama untuk tindakan asas yang berkaitan untuk mengembangkan kekuatan watak kita itu sendiri. Okey, untuk menjadi orang yang mempunyai tanggungjawab sosial yang tinggi lah. Yang pertama dia mesti ada authenticity. Authenticity ini maksudnya mesti ada satu pegangan ataupun kita menjadi seorang yang dipercayai. Macam kita tengok di situ sendiri, kita mesti ada self awareness yang tinggi, kita mesti ada self mastery, kita mesti ada satu kepercayaan ataupun self belief yang tinggi, kan, self truth. Okey, yang kedua mestilah kita mempunyai nilai integriti yang sangat tinggi. Okay, kalau kita lihat di situ kan mesti ada honesty, mesti ada reliability, humility, lepas tu mesti adanya stewardship. Maksud stewardship ini adalah ataupun pengawasan, pengawasan diri kita kan. Okey, seterusnya seseorang yang mempunyai ataupun kita nak membina watak menjadi seorang yang mempunyai tanggungjawab sosial yang tinggi, perlulah adanya awareness, maksudnya kesedaran yang tinggi. Selepas yang keempat, mesti ada courage ataupun galakan how kita macam mana kita nak menjadi seorang yang mempunyai tanggungjawab sosial yang tinggi. Selepas itu, mestilah ada perseverance, iaitu ketabahan yang tinggi. Ketabahan yang tinggi ini bukan tanpa adanya orang cakap penyusunan, tapi mesti ada penyusunan, iaitu mesti ada preparation kan. Kita mesti belajar, kita mesti terus belajar macam mana untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab. Dan yang keenam, yang terakhir sekali adalah faith kan. Kita mesti ada rasa kasih sayang, kita mesti ada rasa maaf kan. Benda-benda tu perlu ada dalam diri. Okey, yang kedua, kalau kita lihat di situ dia cakap taking effective action. The second 6 core action value and associated cornerstone catalyst action and contribution. Maksudnya di sini adalah ada 6 perkara. Yang kedua dia letakkan bagaimana 6 nilai keras untuk meningkatkan tindakan dan sumbangan kita kepada masyarakat. Yang pertama kita mesti ada tujuan, iaitu purpose. Yang kedua kita mesti ada vision, iaitu visi kita apa kan dalam kita melakukan tanggungjawab sosial ini kan. Apa visi kita? Yang ketiga mesti fokus. Yang keempat mesti ada enthusiasm, maksudnya semangat lah di sini kan. Mesti ada semangat, mesti ada energi, mesti ada, kalau kita tidak ada semangat, susah untuk kita melakukan tanggungjawab sosial inilah. Mesti ada semangat itu sendiri. Yang keempat, mesti ada servis. Maksudnya servis di sini adalah perkhidmatan kita. Macam mana kita nak bagi dengan orang, macam mana kita nak bantu orang, apa charity yang kita akan buat, kan, bagaimana kita nak teruskan charity kita. Itu semualah. Dan yang terakhir, yang paling penting sekali adalah kepimpinan, iaitu leadership. Leadership di sini bukanlah kita ni seorang ketua yang pandai mengarah sahaja,
tapi kita menjadi example ataupun contoh kepada orang-orang lain, masyarakat lain untuk follow kita, ikut kita. Mungkin kita ada satu persatuan ataupun unit kesukarelaan. So, orang tengok, oh baguslah cara dia buat. So, kami nak follow how, macam mana, bagaimana dia buat apa orang cakap NGO itu sehingga berjaya dan dapat membantu keseluruhan masyarakat yang berada di kawasan ataupun sekitarnya. Okey, inilah orang cakap 12 perkara penting yang perlu ada dalam diri seseorang apabila ia hendak bukan hendak, maksudnya apabila mesti ada untuk melakukan tanggungjawab sosial itu sendiri. Okey. Dan dalam Islam sendiri dia ada menekankan bahawasanya menekankan berkaitan tentang tanggungjawab sosial inilah maksudnya dari sudut individu dan masyarakat itu sendirilah. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ada berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Maksudnya, sesungguhnya orang yang paling baik dan engkau berikan kerja adalah orang yang kuat lagi amanah. Dalam tanggungjawab sosial ni ada dua. Kita nampak orang yang kuat dan lagi amanah. Bukan saja dia tidak mau yang kuat je. Dia mau yang amanah sekali. Sebab bila amanah ni dia akan melaksanakan tanggungjawab dia dengan sebaiknya. Okay? Dan di sini ada dua perkara disebut dalam tadi kan dalam surah Al-Qasas iaitu mukmin iaitu al-amin dan juga profesional al-qawiyun. Maksud al-qawi di sini adalah profesional, okey? Yang mana al-amin ini mestilah beramanah, berintegriti, okey, mengikut syariatullah, berkelakuan yang baik, mempunyai ihsan yang baik, sentiasa mengasihi Allah iaitu menjadi hamba Allah yang baik. Dan juga dari sudut al-qawi itu sendiri, profesional, seorang yang kuat itu sendiri perlulah mempunyai kompetensi. Maksudnya kompetensi di sini dia mesti ada dia punya nilai-nilai dalam diri dia tu untuk menjadi seorang ketua yang baik. Okey. Mestilah mengikut sunnatullah dan mempunyai peranan yang baik terhadap masyarakat, mempunyai nilai itqan. Itqan di sini bekerja bersungguh-sungguh kan tanpa disuruh. Macam dalam tanggungjawab sosial di sini, bila kita ada satu NGO itu untuk membantu orang lain, kita akan bekerja bersungguh-sungguh. Bukannya orang cakap dapat nama baru kita nak kerja. Orang cakap dapat sumbangan baru kita nak kerja. Lepas tu wartawan datang ambil gambar baru kita nak kerja. Bukan begitu. Sebab tanggungjawab sosial ini tidak ada bayaran. Kita melakukannya secara ikhlas, secara tersendiri. Dan juga yang terakhir sekali dia berfikir. Berfikir di sini dia mempunyai idea-idea yang bernas dalam membantu masyarakat, membantu individu itu sendiri. Dan yang terakhir sekali ia menjadi khalifah Allah yang baik. Okay, itu dari sudut Islam itu sendiri. Dan kita lihat pula kalau Tun Mahathir mengatakan ada nilai-nilai kepimpinan lah yang kita nampak ini. Dan kalau kita lihat nilai-nilai kepimpinan daripada Tun Mahathir itu sendiri, dia ada substantive rationality dengan formal rationality. Okay, dan sudut substantive rationality itu ada bersifat amanah, mempunyai perasaan malu, bersikap jujur dan juga berani. Okay, manakala formal rationality mestilah mempunyai kerajinan yang tinggi. Okey, mesti ada kawalan diri yang baik. Okey, apabila kita masuk dalam masyarakat, contohnya lah ya, ini kita cerita berkaitan tentang tanggungjawab sosial kita ya. Apabila kita diletakkan dalam satu NGO ataupun persatuan masyarakat, kan kita mesti orang cakap banyak sumbangan-sumbangan ataupun bantuan-bantuan yang diberikan daripada orang untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu. Di situ kita akan bagaimana how kita mengawal diri kita supaya kita tidak melakukan penyelewengan duit. Sebab kita banyak dengar juga. Banyak NGO-NGO yang menipu. Sekarang ni terutama ya, contoh dari sudut Palestin yang baru-baru ni kan. Banyak kumpul duit. Sekali tengok tidak ada. Kan? Itu berlakunya satu penipuan. Bagaimana kita nak mengawal diri kita. Lepas tu jangan mengambil hak orang lain. Contohnya orang tu bagi kita, bagi NGO kita 100 kampit beras. Tapi kita bagi orang 50 kampit beras saja. Yang 50 lagi kita ambil. Tidak mahu. Dan kita mesti mempunyai orang sistem kita teratur. Walaupun maksudnya dalam NGO ini ataupun unit kesukarelawan yang kita ikuti ataupun tubuhkan, kita mesti pastikan kita ada sistem yang teratur. Apabila kita mempunyai sistem yang teratur, maka perjalanan tanggungjawab sosial kita itu pun berjalan dengan baik. Okey?
Itu antara nilai-nilai yang disebutkan, nilai-nilai kepimpinan disebutkan oleh Tun Mahathir Mohamad. Okey. Seterusnya kita lihat tanggungjawab sosial dari sudut aras. Okey, kalau kita lihat setiap individu boleh memiliki nilai betul dan salah tentang tindakan peribadinya masing-masing lah. Individu juga memiliki nilai betul dan salah dalam tindakan kolektifnya apabila berhubungan dengan individu-individu lain. Contohnya dari sudut keluarga, komuniti, negara dan masyarakat pada peringkat sedunia. Okey, seterusnya kita lihat pula kesedaran dalam diri seseorang terhadap ketidakadilan. Maksudnya sini tanggungjawab sosial dari sudut dimensi. Kita lihat kesedaran dalam diri seseorang terhadap ketidakadilan dan kezaliman yang berlaku dalam masyarakat akan mendapat perhatiannya sehingga mahu membawa transformasi sosial dan masyarakat. Yang kedua, tindakan yang diambil akan membawa perubahan sosial dalam masyarakat, negara ataupun pada peringkat dunia. Sebagai contoh, kita lihat macam kita seorang individu apabila kita melihat kekerasan dalam masyarakat kita, kita ada rasa ingin mengubah dia. So dia akan berlakunya perubahan dari sudut masyarakat itu sendiri. Okey. Kita boleh lihat sebagai contoh kita lihat contoh di sini. Bagaimana kan kalau kita lihat gambar ini, kita lihat yang pertama kan di sini kan. Okey. Kan di sini kita tengok equality and diversity. Maksudnya dari sudut persamaan dan kepelbagaian. Lepas tu macam kita tengok masyarakat kita ni banyak ada sekarang kan ada reform movement. Maksudnya wujudnya gerakan reformasi untuk orang cakap menyamakan mempunyai persamaan dan kepelbagaian tu lah. Maksud dari sudut kita punya macam negara kita sendiri kan. Kita tidak mahu orang cakap dari sudut pekerjaan. Antara lelaki dan perempuan itu sama sahaja. Boleh bekerja. Bukannya orang cakap perempuan tidak boleh bekerja. Lelaki yang boleh mendapat jawatan tinggi. Perempuan tidak boleh mendapat jawatan tinggi. Kalau dari sudut pekerjaan, kita lihat kita mesti ada equality kita sendiri. Mesti ada persamaan di situ. Persamaan bagaimana? Macam kalau kita tengok, mesti semua berdiri pada tempat yang sama lah. Tidak adanya penindasan. Okey. Seterusnya kita lihat lagi. Macam ni lah. Kan antara salah satu contohnya. Ni antara gambar dia lah. Contohnya macam mana. Di situ kan living for the city vs rocking the suburbs kan. Decide where you want to live. Kat bandar ke kan ni kan. Dia akan tunjuk semua. Ini antara persamaan yang kita nampak lah di situ. Okey, seterusnya kita akan lihat juga ini antara gambar-gambar yang menunjukkan illustration macam mana dari sudut tanggungjawab sosial itu, dari sudut equality, dari sudut maksud liberty kan, kebebasan. Itu semua antara orang cakap tanggungjawab sosial yang kita hendak tingkatkan lah. Okey, ini antara salah satu contoh kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial. Okey, contohnya kita kan. Okey, kita nampak ini. Ini gambar apa? Okey, kalau kita lihat ini adalah gambar yang mana pada 2015, kita masih ingat kan? 5 tahun lalu lah. Bukan 5 tahun lalu lah, 2021 kan? 2021 kan? Okey, macam tu lah 2015. Okey, 2015 telah berlakunya orang cakap gempa bumi di Sabah kan yang mengakibatkan Gunung Kinabalu tu dia jatuh dan banyak maksudnya berlakunya kematian. Kalau kita tengok kan gempa bumi yang berukuran 5.9 skala Richter tu dia meragut nyawa sebanyak 18 pendaki Kinabalu termasuk 4 malim gunung yang kita tahu. So apa kita punya tanggungjawab dari sudut tanggungjawab sosial kita apa pada ketika itu? Kita membantu dari sudut apa? Kita tak mampulah untuk datang sana tolong orang cakap polis, bomba ataupun semua yang orang cakap frontliner ke depan untuk membawa turun mangsa-mangsa orang cakap gempa bumi. Tapi apa yang kita perlu buat? Pertama, kita boleh sumbangkan dari sudut kewangan. Yang kedua, kita boleh memberikan sumbangan dari sudut kesedaran. Bagaimana, kenapa berlakunya gempa bumi ni? Kenapa disebab apa berlakunya sebabnya gempa bumi? Kita tidak mahu dari sudut gangguan alam sekitar. Kita boleh terangkan kepada masyarakat. Dan sekarang pun kalau kita lihat, semua kita menggunakan internet. So, kita boleh memberikan kesedaran kepada masyarakat. Itu antara salah satu tanggungjawab sosial kita. Okey, kita lihat pula gambar yang kedua. Macam mana banjir di Manik Urai. Seperti mana yang kita tahu pada 2014, banjir di Manik Urai ni adalah banjir yang paling dahsyat ketika itu.
Dan saya sendiri berkongsi pengalaman, saya sendiri turun membantu. Pada ketika itu, turun ke Kelantan sebagai kita merasa tanggungjawab kita as masyarakat Malaysia untuk membantu apa cakap masyarakat-masyarakat di Kelantan, sahabat-sahabat kita yang berada di Kelantan, saudara-saudara kita yang berada di Kelantan pada ketika itu, saya turun sendiri untuk membantu memberikan bantuan dari sudut bantuan fizikal lah, maksudnya kita bantu bersih-bersihkan rumah dorang, kita memberikan bantuan makanan, kita memberikan bantuan dari sudut psikologi sebab pada ketika itu banyak orang yang terkesan dari sudut psikologi tidak mampu, mereka tidak mampu menyelamatkan apa-apa pun. Banjir ketika itu di Manik Urai sangat-sangat teruk. Saya sendiri melihat dengan dua mata saya datang ke Kelantan itu dalam keadaan uh, melihat tidak apa-apa yang tidak maksudnya tidak ada apa-apa yang perlu yang dapat mereka selamatkan ketika itulah. Itu so bagaimana tanggungjawab kita sebagai seorang masyarakat. Kita turun. Jika kita tidak mampu untuk turun, kita sumbang dari sudut duit, kita sumbang dari sudut kesedaran, memberi kesedaran kepada masyarakat. Kenapa berlakunya banjir ini? Apa disebabkan berlakunya banjir? Banjir yang disebabkan berlakunya banjir ini juga adalah disebabkan banyaknya berlakunya penebangan-penebangan pokok kan. Kita banyak menarah alam sekitar kita, kita tidak menjaga alam sekitar kita dengan baik. Kita boleh terangkan kepada mereka, okey, kepada masyarakat. Itu antara salah satu contohnya. Okey, kita lihat pula kesedaran kesejahteraan dalam tanggungjawab sosial. Maksudnya di sini apa kita punya ini, kalau kita lihat gambar-gambar ni sebenarnya isu ni tidak pernah habis. Okay? Contohnya isu kemiskinan, isu kelaparan dan di luar negara, isu Palestin, isu macam mana rakyat Afghanistan, isu rakyat Rohingya, kan? Dan kalau kita tengok di sini isu global warming, kan? Bagaimana tanggungjawab kita? Sama ada kita perlu berdiam diri ataupun kita memberi sumbangan. Sekecil-kecilnya pun sumbangan, kalau kita tak mampu dari sudut duit seperti yang selalu saya sebut, sumbangan kita memberikan kesedaran kepada masyarakat. Contohnya isu-isu yang terbaru ini adalah, bukan terbaru pun, isu ini telah lama, isu-isu Palestin. Bagaimana anak-anak Palestin yang hidup di Palestin yang mana diserang oleh tentera Israel kan. So macam mana kita nak beri kesedaran? Sekarang ni banyak platform, contohnya terutamanya platform untuk anak muda dari sudut TikTok. Kita boleh memberi kesedaran kepada masyarakat apa yang berlaku di Palestin sebenarnya kan. Itulah sekecil-kecil tanggungjawab sosial kita kepada dunia itu sendiri. Okey, yang kelima, tanggungjawab sosial kita adalah mengikuti kesukarelaan. Okey. So, macam mana kita ni untuk menunjukkan tanggungjawab sosial kita lebih mendalam lagi, kita boleh mengikuti kesukarelaan. Contohnya kita boleh mengikuti, banyak sebenarnya di Malaysia ni pertubuhan ataupun NGO kesukarelaan Contohnya macam Muslim Volunteer Malaysia, lepas tu Mercy, dan saya ingat lagi masa ketika saya masih PhD, saya belajar PhD, saya and the gang ataupun dengan kawan-kawan saya memang kami selalu melaksanakan aktiviti kesukarelaan ni. Kami tidak mengikuti orang lah, tapi kami buat kelompok sendiri ataupun kumpulan sendiri yang kecil-kecil. Setiap minggu kami akan membantu golongan gelandangan yang berada di Masjid Jami. Kami memberikan makanan, kami memberikan alat-alat keperluan mandi, semua kami akan berikanlah. Dan juga kami memberikan mereka flyers-flyers berkaitan tentang solat. Itu antara tanggungjawab kita. Kalau kita tak mampu pun contohnya lah kan mengikut kesukarelaan ataupun membuat satu kumpulan yang besar, sebenarnya kita sendiri, kita melihat masyarakat di sekitar kita tu. Kalau ada yang susah, contohnya macam kita lihat sekarang kan pandemik COVID ini, banyak yang terkesan. Kita jangan tutup mata. Kita duduk contohnya di satu taman. Kita kena peka dan lihat orang cakap masyarakat kita ataupun jiran-jiran kita, orang cakap yang tidak bernasib baik. Dan sekarang kalau kita lihat masyarakat kita sendiri sudah membuat inisiatif iaitu mengangkat bendera putih. Bagi sesiapa yang tidak mampu dan segan malu untuk meminta bantuan, dia seletak bendera putih di depan rumah kan. Dan kita akan lihat, kita akan berikan bantuan. Itu pun antara satu cara tanggungjawab sosial yang kita lakukan untuk membantu masyarakat. Okey. Seterusnya kita akan lihat, okey, ini antara salah satu, ini memang kita tahulah Mercy ini
telah 20 tahun. Memang dia sangat berpengaruh antara satu NGO yang banyak membantu bukan sahaja masyarakat dalam Malaysia tu sendiri, di luar negara tu sendirilah, dan kita boleh lihatlah, dan kalau kita nak ikut Mercy ni pun sangat baguslah menjadi salah satu ataupun menjadi ahli kepada Mercy ini. So kita dapat lagi orang cakap idea-idea, kita terbuka luas untuk membantu orang-orang yang tidak bernasib baik. Okey, secara kesimpulannya yang kita dapat daripada pembelajaran kita pada hari ini, kita melihat yang pertama, etika, moral dan akhlak adalah elemen makna emosi dalam manusia itu sendiri. Yang kedua, etika, moral dan akhlak ini adalah tali-tali pengikat kemanusiaan, iaitu social bonding, kan? Social common hingga terbina hubungan antara manusia, kumpulan, negara dan sedunia itu sendiri. Yang ketiga, kita perlu kaji bukan sahaja daripada peringkat individu tetapi juga pada peringkat akar umni iaitu institusional, iaitu masyarakat sivil dan pihak-pihak berkuasa, bagaimana untuk kita menjadikan tanggungjawab sosial ini lebih dipandang oleh masyarakat kita sendiri. Okey, kalau kita lihat di sini ada kata-kata daripada Donald N. Kovac yang mengatakan seorang saintis bukan sahaja mahir dalam fakta saintifik bidangnya tetapi sedar bahawa sains dan dunia ilmu wujud dalam kerangka masyarakat. Maka setiap kerja saintifik pada dasarnya bermatlamatkan untuk mempromosi dan menjaga kesejahteraan hidup manusia dan masyarakat. Okey, daripada itu, maka berakhirlah sudah perbincangan kita pada hari ini. Saya harap kamu dapat faham apa yang dimaksudkan dengan tanggungjawab sosial yang perlu ada pada diri kita sendiri ya, dan juga masyarakat itu sendiri dan bagaimana kita hendak membantu masyarakat kita di Malaysia khasnya dan di luar negara umumnya. Okey, jika tidak ada apa-apa, jika kamu ada permasalahan ataupun kamu kurang faham berkaitan tajuk ini, kamu boleh terus bertanya kepada saya. Okey, kita jumpa lagi pada topik yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Stay safe.